Kita sering memperakui bahawa kita kini hidup di zaman yang bertamadun berbanding dengan zaman sebelum. Tetapi kedapatan peningkatan kejadian yang tidak bermoral dan gejala sosial sehingga merosakkan keharmonian masyarakat. Oleh itu, untuk memastikan kefahaman kita tentang tamadun adalah tepat dan benar, marilah kita melihat kepada definisi tamadun Islam itu sendiri. Tamadun Islam mengikut Profesor Said Naqib Al-Atas adalah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Islam sebagai adin dan tamadun telah menggariskan tata cara adab pergaulan sesama manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tata cara itu antaranya ialah memberi salam dalam pertemuan, meminta izin, kasih mengasihani, menepati janji, tolong-menolong dan menahan marah. Tata cara adab pergaulan ini adalah untuk memberi panduan dan menjamin keharmonian hidup bermasyarakat sesama manusia. Islam bukan sahaja mendidik umat Muslim membina hubungan hablum minallah semata-mata, namun sangat mementingkan hubungan hablum minan nas, kerana sesama Muslim telah diikat oleh Allah SWT dengan tali ukhuwah Islamiah. Kefahaman tentang adab pergaulan dalam Islam diharap dapat diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku yang melahirkan kepribadian yang tinggi dan berhemah. Bagi para pelajar yang menuntut ilmu adab dalam pergaulan akan menjadi pelita yang menyuluh dan menerangi kehidupan mereka sebagai pencari ilmu dan mendatangkan keberkatan dari Allah SWT terhadap ilmu yang dicari. Islam bukan sahaja mendidik umatnya membina hubungan dengan Allah, malah mementingkan hubungan dengan manusia secara amnya dan sesama Muslim yang telah diikat dengan ukhuwah Islamiah. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini telah menggariskan tata cara dan adab pergaulan yang seharusnya menjadi matlamat dalam kehidupan masyarakat seorang Muslim. Seterusnya adalah konsep dan idea. Secara menyeluruh, konsep dan idea bagi tajuk adab pergaulan dalam Islam menyedarkan kita agar sentiasa menjaga batas pergaulan antara sesama manusia, tidak berpandang juga kepada budaya, agama, bangsa, warna kulit dan pelbagai lagi. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan kita supaya berkasih sayang di antara satu sama lain. Sebagai contoh, dengan mengadakan tali ikatan persahabatan yang kukuh, tali ikatan kejiranan, tali ikatan ukhuwah sesama manusia dan pelbagai lagi. Dengan berbuat perkara sedemikian, dapat membuktikan bahawasanya agama Islam itu adalah agama yang bersaudara. Di samping supaya menyuruh bersaudara dengan kaedah pergaulan, agama Islam juga amat menitik berat berkenaan dengan adab dalam pergaulan, antaranya seperti menjaga batas pergaulan antara lelaki dan wanita, batas pergaulan di majlis ilmu, batas pergaulan dengan ibu bapa. Apa kebaikan yang kita boleh dapat daripada mengamalkan adab pergaulan dalam Islam? Yang pertama, ada 5 perkara, ada 5 kebaikan yang kita boleh dapat apabila kita mengamalkannya. Yang pertama iaitu ia akan dapat memupuk semangat kasih sayang antara ibu bapa, adik-beradik, rakan dan masyarakat. Apabila kita menjaga hubungan adik-beradik dan pelajar sesama kita, maka apabila kita susah, maka mereka akan memberi pertolongan kepada kita. Apabila kita senang, maka kita pula yang menolong mereka. Apabila mereka meminta pertolongan dan begitu sebaliknya. Pergaulan manusia khususnya pelajar dan adik-beradik adalah seperti hubungan dengan ibu bapa sama ada mengenai hak dan kewajipan dan sopan santun. Yang kedua, adab pergaulan dengan guru juga penting kerana ia merupakan hubungan baik antara keduanya. Guru itu akan cepat tersinggung kerana hati dan perasaan guru mestilah dijaga walau apa jua keadaannya. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang tidak berapa baik kepada guru kita, maka akan berlakunya, maka guru kita akan tersinggung. Yang ketiga, iaitu adab pergaulan dengan jiran dan masyarakat amat penting kerana dapat memupuk hubungan silaturahim yang erat.
terutamanya apabila kita ingin meminta pertolongan, gotong royong dan sebagainya, kerana ia dapat mengelakkan permusuhan atau perasaan dendam. Yang terakhir, iaitu pergaulan dengan rakan juga membawa kebaikan dengan tata cara bergaul dalam persahabatan yang harus diamalkan senantiasa, kerana dalam Islam tidak akan ada pergaulan dekat dengan lelaki dan perempuan sebab ia akan berlakunya perkara-perkara yang tidak berapa baik, iaitu seperti zina dan lain-lain lagi. Itulah yang kita boleh dapat daripada adab pergaulan dalam Islam. Adab pergaulan sesama ibu bapa, adik-beradik, guru, jiran dan masyarakat, rakan dan lain-lain akan memberi banyak kebaikan kepada semua pihak. Baik, adab dalam Islam dengan guru. Apabila kita beradab dengan guru, kita akan memperoleh keredaan guru dalam menuntut ilmu itu, dan apabila kita mendapat keredaan guru, ilmu yang kita peroleh itu akan diberkati, yakni kita akan peroleh manfaat daripadanya dan dapat menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Baik, untuk adik-beradik pula, ia akan memupuk rasa kecintaan yang lebih kuat dalam keluarga, kerana kita memberi pertolongan apabila mereka meminta tolong. Baik, adab dalam Islam untuk rakan-rakan, ia akan menguatkan lagi silaturahim, ukhuwah, persahabatan itu, dan dia akan meningkatkan lagi kasih sayang antara rakan-rakan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat banyak impak yang kita dapat peroleh dalam adab dalam Islam. Pergaulan sesama manusia yang terdiri dari pelbagai umur dan status dan tidak terkecuali di antara manusia dan makhluk lain ciptaan Allah seperti haiwan dan alam semesta, kesemuanya memerlukan adab demi menjaga kemaslahatan bersama. Islam sebagai ad-din dan tamadun telah menyediakan tata cara adab pergaulan yang lengkap berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ternyata berkesan dalam membentuk suatu kehidupan yang seimbang dan sederhana. Tata cara adab pergaulan semata-mata tidak akan memberi kesan jika tidak diamalkan. Justeru itu, setiap Muslim perlu melaksanakan dengan penuh keikhlasan tanggungjawab terhadap Tuhannya dan sesama manusia, di samping berterusan memperbaiki akhlaknya. Kerana seperti sabda Rasulullah SAW, ketahuilah kamu, di dalam badan manusia terdapat segumpal darah. Apabila baik, maka baiklah keseluruhan segala perbuatannya, dan apabila buruk, maka buruklah keseluruhan tingkah lakunya. Ketahuilah kamu bahawa itu adalah hati.